sekalian, kita dah baca untuk keseluruhan ayat daripada surah Sajadah ini sebanyak 30 ayat. Jadi tuan-tuan kalau ikutkan kita punya akronim tu habis dah sampai huruf H, betul? Kan? Sampai dah H. Jadi pagi ni saya akan buat akronim baru. Akronim baru tu kita akan cumanya pada 2 minggu lepas saya berhenti pada huruf H tu, ada lagi H saya tak habiskan. Di mana saya berhenti pada H yang ketiga, hati-hati dengan kefasikan, kan? Betul kan? Baik. Jadi saya berhenti tu pada ayat yang ke-20, hati-hati dengan kefasikan. Jadi H yang pertama kita dah selesai. Tuan-tuan kalau rujuk daripada nota yang tuan-tuan tulis lah, yang saya tulis kat depan ini, dia ada H yang pertama mula pada ayat 19, hilanglah segala lelah, letih dan bosan. Itu H yang pertama. H yang kedua, hari penentuan berdasarkan pada amalan. Kemudian H yang ketiga, hati-hati dengan kefasikan. Yang merujuk kepada ayat yang kita bacalah sampai ayat yang ke-20. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun. Yang mana saya bawakan makna fasik ini ada dua, iaitu fasik yang bermakna kufur kepada Allah, satu lagi yang keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berjumpa dengan ayat yang ke-18 tu, dia merujuk kepada makna yang pertama. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Adakah sama antara orang mukmin dengan orang-orang yang fasik? La yastawun. Pastinya tidak sama. Jadi saya dah rumuskan pada 2 minggu yang lalu, iaitu berhenti pada ayat yang ke-20 berkaitan tentang hati-hati dengan kefasikan, yang merujuk kepada mereka-mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kafir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala dengan makna yang kedua, fasik adalah orang yang berterusan melakukan dosa, yang memilih keluar daripada ketaatan kepada Allah, berterusan melakukan dosa, maksiat, seronok dengan maksiat, berterusan dengan tenggelam dengan dosa dan maksiat kepadanya. Itu juga ciri-ciri sifat orang-orang yang fasik. Dan saya bawakan contoh antara orang nak menjadi syahadah, untuk orang yang menjadi saksi terutamanya, dia tak boleh ada sifat-sifat yang fasik ini. Ya, tak boleh ada sifat-sifat yang fasik ini. Jadi makna fasik itu ada dua, iaitu yang kufur pada Allah, yang kedua adalah keluar daripada ketaatan kepadanya. Dan kemudian kita sambung pada ayat yang tu, kita berhenti pada ayat yang ke-20, iaitu ciri-ciri bagaimana ahli neraka ini, mereka ini dikenakan penyiksaan daripada bentuk fizikal dan juga mental torture lah. Ya, apabila dibagi tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang fasik ataupun orang yang kafir, tempat mereka ini di dalam neraka, tiap kali mereka ni berniat je baru, kullama aradu ay yakhruju minha, bila je mereka ini rasa berkehendak, berniat nak je keluar daripada mana, daripada neraka, malahan mereka itu akan dikembalikan semula. U'idu fiha, mereka ni akan dikembalikan semula. Baru je nak kalih ke tepi, dah dikena tengah, nak kalih ke tepi sikit, nak kalih ke tepi sikit, dapatlah orang kata nak menapis sikit, tetapi Allah kembalikan mereka. Wa'idu fiha wa qila lahum zuqu azaban nar. Kembali balik perkataan zuqu, iaitu diulang perkataan zuqu, rasalah tentang azabnya dalam api neraka. Rasailah siksa yang dahulu mereka telah mendustakannya. Jadi ayat-ayat selepas ini tuan-tuan, itulah bentuk-bentuk penyiksaan yang Allah dah ingatkan kepada kita ni bila kita baca Al-Quran ni, supaya kita beringat lagi dalam dunia, supaya tidak menyesal pada hari akhirat nanti. Jadi itu penyiksaan tuan-tuan. Penyiksaan ahli neraka ni first adalah penyiksaan dalam bentuk fizikal. Ya, badannya terasa ni, kena tu, kena ini. Kemudian satu lagi penyiksaan dalam bentuk mental. Ya, emosi mereka tu tertekan. Kan saya bawakan ayat suratul A'raf kan sebagai penutup, wanada ashabun nar ashabal jannah
Itu menjerit, meminta orang-orang ahli neraka ni kepada ahli syurga, bagilah sikit air apa yang Allah beri pada kamu tu untuk kami rasa. Tapi ini semua ni bentuk-bentuk penyesalan, bentuk-bentuk penyesalan mereka setelah masuk dalam api neraka itu. Kenapa tak di mereka itu peringat dahulu? Masa dalam dunia tu tak ada ke orang yang telah memberi peringatan kepada mereka. Jadi tuan-tuan, H yang pertama, hilang segala letih dan bosan. H yang kedua, hari penentuan berdasarkan amalan. H yang ketiga, hati-hati dengan kefasikan. Jadi kita nak highlightkan hari ini ayat 21, 22, 23, 24. Kita try. 21, 22, 23, 24. Termasuk pagi ni saya akan bawakan akronim baru untuk ayat-ayat 22 sampai 24. Saya akan bawa 5 huruf baru untuk akronim yang baru sebab dia lebih pada rumusan tuan-tuan. Sampailah mungkin dua kuliah dan lagi. Habis kot sebelum Ramadan ni kita habiskan untuk surah As-Sajadah ini. Jadi mula pada pagi ini wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un sampai ayat 24 wa kanu biayatina yuqinun. Ayat 21, dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka yang disebutkan, yang saya sebutkan tadi itu, sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar nanti di hari akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Itu ayat wa nadhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Okey, ini ayat 21 ini adalah tambahan bagi H. H yang keempat. Jadi tuan-tuan, As-Sajadah H yang keempat, pertama, hilang segala letih. 2, hari penentuan berdasarkan amalan. 3, hati-hati dengan kefasikan. Keempat, H yang keempat. H yang keempat. Ni ya, H. Hadirkan rasa ngeri. Rasa takut lah. Ini yang kita sebut sebagai fear motivation ni. Dia ada. Kita ada rasa takut, rasa berjaga-jaga, rasa ihtiyat dalam bahasa Arab ni. Hadir. Ada timbul rasa takwa tu. H ni hadir ni. H yang keempat. Sajadah ni H yang keempat. Hadirkan rasa ngeri. Belakang nampak? Nampak ya? Betul Cikgu Zairi ya, pakai pen hitam kan? Pen merah tak nampak. Kita ambil pen hitam. Nampak murid-murid? Cikgu murid-murid. Malu memang kan. Alhamdulillah tuan, seronok saya tengok makin makin ramai. Pakat puasa semua kan? Cik. Tapi ada air depan ni. Hadirkan rasa ngeri. Baik. Ni Kak Timah bagi surat saya ni kan. Saya ni pagi tadi saya hantar pak mentua saya, mak saya ada sekali ni kan, pak mentua saya. Dia buatkan saya cerita yang cataract tu. Pagi ni buat operate untuk cataract satu lagi. Dia macam tak balance. Hari tu buat yang kiri, hari ni buat yang kanan. Kan kejap lepas habis saya ambil balik ni. Kejap lagi. Hari tu saya tunggu. Hari ni saya tak tunggu sekejap sebab saya sayang nak cancel yang ni. Jadi saya main juga. Dia dalam setengah jam sekejap, bagi rehat sekejap. Tu sekarang lepas habis ni 10.30 saya ambil. Sempatlah habis pukul 10 tadi kan saya ambil. Saya tengok ingat Kak Timah ni, tapi kita doakan jugalah Kak Timah tuan kan. Fatimah binti Hasaniah ni Allah bagi kesembuhan sakit mata ni. Sebab ialah senang untuk ngaji. Kan Kak Timah kan? Ngaji nampak tulisan halus dah, baca Quran kan. Senang kan? Senang nak mai. Tapi saya baca ayat tu je tu, fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawmal hadid tu kan. Ada doa-doa amalan dari syifa tu baca. Tapi bolehlah, tak apalah, kita baca je lah macam mana tuan. Doakan supaya rakan pengajian kita ni, Kak Timah ni, sama-sama dapat mengaji mai sama-sama kan. Senang nak mengaji Quran. Boleh kurang sikit, dapatlah kita pahala kan mendoakan. Baik tuan-tuan. Hati-hati dengan kefasikan, hadirkan rasa ngeri. Bila kita baca ayat 21 ni tuan-tuan, apa yang kita nak sebut, mulai kita dah masuk kepada fasa yang ketiga lah daripada ayat surah Sajadah. Satu,
kita dah masuk muka pertama, masuk pada muka kedua tu sampai ayat 20, kita dah masuk kepada muka yang ketiga. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Jadi kita nak belajar di sini tuan-tuan, apa yang kita boleh belajar di sini? Tentang Allah nak ingatkan kepada kita, azab yang datang kepada mereka ni, orang yang fasik, orang yang ingkar ni, yang tidak percaya dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini, lalu Allah beri peringatan daripada mereka ni untuk timbulkan rasa ngeri tu, supaya mereka ingat dalam dunia lagi Allah boleh datangkan azab kepada mereka. Dalam dunia lagi Allah boleh datangkan azab yang paling hampir dengan mereka. Sebab itu tuan-tuan, dari sudut bahasa Arabnya, perkataan yang kita gunakan di sini ialah walanuziqannahum minal azabil adna. Al-adna. Al-adna. Al-adna ni awal dia huruf dia apa? Dal, nun, waw. Danawa. Boleh jugalah dana. Bukan dana, funda, fund. Tu danawa ni, dana ni maksud dia apa tuan-tuan? Dekat, lebih rendah. Macam tu lah. Di bahasa Arab ni makna dia macam tu. Dia daripada tu terbit perkataan tu dia jadi tambahan-tambahan ni jadi azabil adna. Dia makna dia macam kita ingat mungkin qaruba, dekat itu qarib, qaruba itu. Tapi adna pun lebih dekat, lebih rendah. Tuan-tuan, bahasa Arab tu maknanya satu. Makna tu daripada huruf tu pelbagai kan. Fitnah maknanya banyak sampai berbelah makna dari perkataan fitnah. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْأَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْأَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Jadi perkataan lebih dekat, lebih kurang, lebih rendah apa semua ni, dia nak merujuk kepada apa tuan-tuan? Yang disebutkan dalam kitab Arab, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ, dan pasti kami akan merasakan kepada mereka yang ingkar ini dengan azab yang dekat, yang paling hampir dengan mereka, iaitu di dunia ini, yang paling hampir dengan mereka. Jadi perkataan dana, adna ini, danawa ini, itu juga terbitnya perkataan dunia. Dunia lah. Kan? Dunia. Melayu kita pun cakap dunia lah kan? Dunia, danawa ni, adna. Inilah. Dia beranak perkataan itu sampailah perkataan yang kita belajar dan kita sebut ni adalah dunia. Yang paling cepat ni Allah boleh turunkan azab seawal di dalam dunia. Apa? Al-azabul aqrab. Dana. Al-azabul adna, makna yang paling hampir dia adalah aqrab. Aqrab. Makna yang hampir sama dia al-aqrab. Ini dalam kitab Safwatut Tafasir. Al-aqrab. Al-adna, al-aqrab. Dia hampir makna dengan al-aqrab. Qarib. Sahabat qarib. Apa makna qarib? Hampirlah. Dekatlah. Sahabat tu dah lah, hampir dah kan? Qarib. Dekatlah. Kita sebut karib kan? Sahabat karib kan? Dia sebenarnya sahabat qarib. Aqrab ni apa? Qarib lah. Qarib. Tuan-tuan pernah dengar kan perkataan qarib kan? Qarib. Qaribun adalah dekat. Lawan kepada dekat ini adalah, lawan dia adalah ba'idun. Ba'id adalah jauh. Ba'idun. Qarib. Qarib lawannya jauh. Jadi kita ni belajar tu, tengok, macam tu. Azab yang apa ni? Azab yang hampir. Azab yang dekat. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى. Azabil adna adalah azab yang hampir. Adna adalah azab di dunia. Allah boleh kenakan kepada orang yang ingkar ni. Dan dijadikan dunia ini sebagai medan. Antaranya apa tuan-tuan? Kadang-kadang berlakunya pembunuhan, kematian, bala dan macam-macam lagi lah. Itu yang dirujukkan kepada pendapat-pendapat tafsir dan juga ulama'-ulama'. Begitu juga antaranya Al-Zabul Adna, berkata Al-Hasan, masaibud dunya wa asqamiha ma yubtala bihil abid hatta yatubu. Kadang-kadang tuan-tuan, kita ni diuji oleh Allah dengan musibah ataupun ujian dengan dunia. Itu pun boleh dikira sebagai azabul adna.
Azab-azab yang dekat. Yang kena di dunia. Apa lagi Allah sebut? Dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Seawal dan secepat azab dunia ini sebelum Allah datangkan azab-azab yang lebih besar. Dunal azabil akbar. Akbar apa makna dia? Lebih besar. Lebih teruk lah. Lebih dahsyat. Lebih hebat lagi. Iaitu di hari akhirat nanti. Jadi kita ni lah ni tuan-tuan Allah ujikan. Kita nak hadirkan rasa ngeri tu. Di dalam dunia ni pun kadang-kadang kita sanggup tak sanggup. Lalu tak lalu dengan ujian bentuk yang Allah turunkan kepada kita. Macam bala pun sama jugalah. Kalau nisbah pada orang yang melakukan dosa dan maksiat ini atau melakukan kesyirikan ini, itu yang kita katakan bala daripada Allah ni. Allah tak suka dengan perbuatan mereka. Sebab itu kita tu kena ada amar ma'ruf dan nahi munkar tu supaya tidak kena kepada kita yang lain juga. Tak kira lah dalam bentuk apa sekalipun. Dalam suratul Baqarah yang baca apa? Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' kan? Ayat tu kan? Wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Beri berita gembira kepada orang yang sabar. Kadang kita ni uji dengan perkara tu. Ujian ini bentuk yang konotasinya biasanya benda-benda yang negatif yang kita tak gemar dan kita tak suka. Jadi benda tu boleh jadi seawal dalam dunia lagi. Itu yang paling hampir. Azabil adna. Apa lagi? Kita lapar. Apa lagi? Kebuluran. Yang kita tak gemar, kita tak suka. Ya, musibah. Apalah. Musibah, apa semua. Itu benda tu kita tak suka. Yang benda itu kita payah nak terima dalam keadaan kita tak bersedia untuk menerimanya. Jadi Allah nak tunjuk pada kita ni, yang saya sebut H ni, rasakan rasa ngeri, supaya kita cepat-cepat sedarlah. Tahun ni pun tak lalu, bencana, musibah yang kena kepada kita ni. Tambah lagi kalau ia mendatangkan kemurkaan besar di sisi Allah. Syirik, apa semua kan. Masyarakat sekarang ni masih lagi tuan-tuan. Ya, masih lagi. Saya ingat dulu masa kisah dulu cerita apa ke. Dulu ada TV3 ke apa ke, Misteri Nusantara ke apa tuan tu kan, ada. Dia pergi jumpa orang tu, jumpa orang ni, dia ambil bekeh itu, empeh bukuh ni, bekeh ni, pukul 12, pukul 1 tengah malam, dia hanyutkan ke air sungai Perak apa semua, ada lagi tuan. Saya ingat, malahan sejarah saya pernah jumpa pun orang yang dia mau jumpa tu. Saya sembang dengan dia, dia kata, "Ui, sonok Mika ya, masuk TV apa semua." Katanya kan. Apa benda dia kata, "Ish." Sampai dia offer tuan-tuan. Offer lagi. Itu benda tu ada unsur khurafat dan syirik. Betul tak tuan-tuan kan? Allah tu boleh terima ke benda macam tu? Menduakan dia. Sampai bila saya jumpa dia, dia pernah offer saya cikgu. Dia pernah offer saya apa? Ni kena ni. Dia bagi kad, dia suruh tengok. Nak tarik duit lagu mana? Tuan-tuan bayang. Bayar mahar kan? Bayar mahar sekian-sekian. Mika tengok sebelum subuh ke 2-3 pagi ada orang ketuk pintu. Tuan-tuan. Ketuk pintu haji. Ketuk pintu lagi bawah selit apa. Tengoklah. Mika bangun tidur, Mika seronok. Mika tak nak seronok bangun tidur. Mika tak ada letih lah, mata terbeliak. Kalih tengok je bantai. Ada duit apa semua. Janji Mika bayar sekian. Orang kata pengerah dia, advance apa semua. Nanti ada lah. Bayang tuan-tuan, benda-benda macam tu kita nak apa? Boleh tak menarik azab adna tu? Azab seawal dari dunia lagi. Azab yang paling hampir lagi di dunia. Akhirat lagi tuan-tuan. وَلَنْزِقَنَّهُ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Dunia sebelum lagi yang pasti lebih besar lagi, dahsyat lagi di hari akhirat nanti. La'allahum yarji'un. Untuk apa tu Allah bagi tu awal? Supaya apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka ini kembali. Mudah-mudahan mereka itu kembali ke jalan yang benar. Masalahnya kalau adanya kejahilan dalam masyarakat tuan-tuan, macam contoh saya beri tadi. Orang tuan-tuan contohnya diuji kesakitan. Itu salah satu tu haji. Dia uji kesakitan. Tuan-tuan, realiti masyarakat kita ni dia ambil jalan mudah. Dia kata, apa tak buat? Dia kata, awak dah usaha lah. Jumpa doktor itu, doktor ini, semua dah. Jadi dia habis usaha, dia anggap habis dah jalan. Jadi dia buatlah jalan lain. Jalan yang dia rasa mudah,
Tapi dia tahu tak jalan dia ambil tu boleh undangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam saya sebut tadi lah. Tuan-tuan larat, tuan-tuan. Jumpa-jumpa dah tuan tak larat. Jumpa. Habis tuan-tuan bila pemberita, contoh wartawan tanya. Tengok. Contohnya makcik dah lama dia kata, Alhamdulillah. Tengok tuan-tuan. Alhamdulillah katanya kan. Lepas jumpa sekian si fulan ni kan. Elok makcik. Nak kata apa tuan-tuan? Elok makcik. Makcik dah jumpa dah. Ni. Elok makcik. Kita kata elok kan. Kita tengoklah apa benda yang dibuat jadi elok ni. Masa tu kan kita tengok. Rupanya dia jumpa orang yang pada saya tak sepatutnya lah. Tak sepatutnya lah dia jumpa. Dia ada guna tuan-tuan. Kalau kita nak buat cari kesembuhan. Perlu ke kita cari jalan yang unsur khurafat, syirik, tahyul tu? Tak perlu. Mana apa pergantungan akidah kita kan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu macam mana? Jadi kalau dia dah ada unsur minta kat ni, minta kat itu, orang tu pula mulalah dia guna ini, dia guna itu, dia guna ni, dia guna itu. Udah dia kata, sihatlah makcik katanya kan. Udah lama-lama habislah. Lama-lama tu lah dia pun ikut je. Nanti sediakan ini. Makcik datang mai nanti sediakan ni. Makcik nanti datang tak boleh mai sebelum pukul 12. Makcik kena ikut saya pukul 1 pagi. Makcik ikut saya nanti kita sama-sama naik atas jambatan ni. Makcik ikut. Makcik kena bawa kain tu, kain ni. Makcik kena bagilah pula kat saya ni. Kalau tompel arwah tu kan dia cerdik. Kan dia minta nasi ini, nasi ayam. Sudah dia jumpa wak tu dia kata apa? Saya pun bomoh temberang juga kata dia kan. Kan dia cakap macam tu kan. Yang penting kenyang. Wapat satu talam makan 4-5 orang jadilah. Itu kan apa tuan-tuan. Jadi kira siapa pun yang kita jumpa jangan ada unsur itu. Sebab itu dia ada tuan-tuan guideline dia. Sebut ni apa tuan-tuan? Allah boleh datangkan seawal azab tu yang paling cepat dalam dunia lagi Allah boleh datangkan. Sebelum Allah datangkan yang lebih besar, yang lebih dahsyat di hari akhirat. Tujuannya apa? Supaya kita ini beringatlah. Kita, tuan-tuan, kalau dalam dunia pun kita dah tak lalu, Allah hadirkan nanti yang lebih besar nanti lagu mana. Jangan dengan sebab kejahilan makin lama makin kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya macam Haji Ruslan cakap tadi lah. Yang timpa pada kita musibah, yang menarik pada kita tu bala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Udahlah tambah satu salah, bertambah-tambah lagi bila kita memilih syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya apa tuan-tuan? Sifat-sifat kejahilan ini mereka mengambil jalan mudah untuk menyelesaikan suatu masalah. Bila dah rasa putus asa tu dah habis tuan-tuan. Asyik-asyik kena nama. Jadi Allah bagi peluang lagi. Allah sebut apa? La'allahum yarji'un. Yarji'un ni roja'a. Roja'a maknanya apa? Balik. Maknanya apa? Kembali. Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara untuk keluar dari kejahilan tu, belajarlah. Tanya orang yang sepatutnya dia tanya. Bukan tanya orang yang hanya mungkin tujuan peribadinya ada hidden agenda. Kita tak tahu. Wallahu a'lam. Ataupun tujuan dia pergi tempat ataupun bertanya orang yang salah. Jadi pemahaman agama tu dia rasa terlampau fleksibel mungkin dan dia rasa payahlah aku kan tak nak jumpa ni jadi aku ambil senang macam ni. Akhirnya tuan-tuan kalaulah benda itu pada dia tu lepas sekalipun pada dia pun dia kata tengok aku lepas masalah aku. Ini pun dah duit banyak keluar apa semua. Tapi kalaulah dia tu bergantung juga dengan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa pun yang berlaku tu juga dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, makin lama makin jauh dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah juga pesan kepada kita la'allahum yarji'un. Untuk apa tuan-tuan? Seawal azab itu Allah datangkan di dunia untuk bagi peluang kepada kita ni apa? La'allahum yarji'un. Supaya mereka ini taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada apa? Daripada kekufuran yang kafir dan daripada terus melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Allah dah janji dah. Allah boleh datangkan awal lagi bala ataupun musibah di dalam dunia ini. Antaranya tuan-tuan, ini juga seruan la'allahum yarji'un ini yang saya sebut sebagai hadirkan rasa ngeri ini. Ini merupakan kalau kita nak tadabbur ayat ini, Allah hadirkan pengharapan, optimis. Kita percaya di sana adanya harapan untuk Allah menerima taubat hamba-Nya.
Kita rasa bersalah tuan-tuan, cepat-cepat taubat nasuha. Orang melakukan syirik kepada Allah. Orang yang berterusan melakukan dosa, cepat-cepat kembali. Raja'a la'allahum yarji'un. Orang yang rasa lost, apa aku hidup, ambil keputusan, bunuh diri lah apa, na'udzubillah. Kita kena ingat, Allah masih ada untuk memberi bimbingan pada kita. Itu yang disebut, la'allahum yarji'un. Allah pasti tak tinggalkan hambanya. Allah pasti tak biarkan sahaja hambanya tanpa berdepa ni putus harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, ada lagi pendapat ulama, azabul adna ini sebagai tambahan tuan-tuan untuk rujukan kita. Azabul adna yang pertama, azabul adna yang pertama. Okey, di sini tuan-tuan. Okey, azabul adna. Yang pertama, nombor 1. Ini huraian bagi azabul adna. Saya rujuk ada pendapat Ibn Mas'ud dan lainnya. Pertama, musibah hidup. Ujian ataupun musibah hidup. Musibah hidup. Okay, azabul adna. Yang kata azab yang dekat tu. Rasa azab benar rasa. Allah apa ni, udahlah lepas ni. Udahlah aku ni, betul meninggal anak aku lagi. Aku ni udahlah orang susah katanya. Dia jadi musibah hidup. Sehingga kan musibah hidup ini sakit rasanya. Sakit, payah kita nak terima. Tapi orang ini, Allah datangkan bentuk musibah ni, dia pilih respon yang salah. Dia pilih jalan makin lama makin jauh. Dia nyalahkan Tuhan pula. Dia tak tahan dengan musibah yang Allah turunkan pada dia. Ujian yang Allah turun pada dia. Jadi Allah kenakan pada mereka ni cepat. Wala nuziqana minal azabil adna. Seawal dalam dunia lagi. Kalaulah dia ni makin jauh, bagaimana nanti di hari akhirat? Itu maksudnya musibah hidup. Yang kedua tuan-tuan, azab kecil di dunia. Azab kecil di dunia. Azab kecil di dunia. Tuan-tuan, kaum sebelum baginda Nabi SAW pun Allah dah uji dah. Dalam bentuk musibah. Akhirat lagi macam mana? Kaum Nabi Allah Hud, Samud, Ad, Nabi Allah Hud. Semua tu Allah uji tuan-tuan. Ada yang diterbangkan dengan ribut sahaja. Diiring dengan batu-batu. Sampai 8 hari 7 malam pun ada tuan-tuan. Bagaimana kaum Nabi Allah Hud, kaum Ad, alaihi salam, Nabi Allah Hud alaihi salam, di masa awal dalam dunia lagi Allah lah uji dengan azab di dunia. Itu azab kecil tuan-tuan kita kata, belum lagi azab yang besar. Satu lagi, ni pendapat Ibn Mas'ud yang ketiga. Walanuziqannahum minal azabil adna. Yang ketiga makna azabil adna tuan-tuan ya. Tragedi ni, perang Badar. Ini merujuk kepada sirah Nabi SAW. Apa yang berlaku di perang Badar, tuan-tuan? Ini perang antara memisahkan yang hak dan juga yang batil. Satu tragedi besar ni. Azabil adna. Kerana apa? Ketika itu berperang orang pemimpin dan juga pembesar. Orang-orang Quraisy, Allah bagi peluang juga kepada mereka. Kami dah kenakan kepada mereka ni dengan azabil adna. Dunal azabil akbar. Supaya apa? La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka ni beringatlah. Mereka ni boleh bertaubatlah. Dalam perang Badar ni tuan-tuan, untuk memisahkan yang hak dan yang batil. Ketika itu ada yang masih hidup. Akhirnya Allah buka pintu hidayah. Mereka bertaubat. Akhirnya mereka memeluk agama Islam. Pada awalnya mereka ini adalah orang-orang yang kuat membenci, menentang baginda Nabi SAW. Akhirnya ada di antara mereka tu yang mati-matilah. Ada yang masih hidup. Akhirnya Allah berikan, campakkan hidayah. Akhirnya mereka pula bersama dengan Nabi SAW. Tu perang Badar tu. Perang Badar. Ada yang syahid. Ada yang terbunuh di peringkat musuh pun ada. Jadi ini peringatan. Yang mana Allah datangkan ujian itu seawal dalam bentuk peperangan. Supaya akhirnya Allah bagi peluang apa? La'allahum yarji'un. Akhirnya mereka itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi kita tuan-tuan, boleh kita ambil taubat dalam bentuk macam mana? Boleh. Antaranya seperti mana doa Nabi Allah
Nabi Allah Adam alaihi salam dalam surah apa? Suratul A'raf. Tuan-tuan tengok surah 7, Suratul A'raf ayat 23. Ni Allah Subhanahu taala ajar kita. Surah yang ke-7 ayat 23. Surah 7. Suratul A'raf ayat ke-23. Tuan-tuan tengok ayat dia. Ayat ni tuan-tuan hafal rasanya ayat ni biasa kita buat kan. Selalu kita baca lepas sembahyang. Apa ni? Ni kita kata apa ni? Kembali kepada Allah. La'allahum yarji'un. Samalah. Saya sebut tuan-tuan kan. Makna fasik. First adalah makna yang keluar daripada agama Allah. Kufur, kafir kepada Allah. Yang kedua, yang berterusan. Yang keluar daripada ketaatan padanya. Yang berterusan melakukan dosa maksiat. Apa ayat ni? Ni doa taubat Nabi Allah Adam alaihi salam ni. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ni doa taubat lah. Kita ni rasa salah apa semua, kita baca dua ayat ini. Seperti doa lah. Ini doa-doa yang maksur lah. Doa-doa daripada Nabi-Nabi dalam yang dirakamkan dalam Al-Quran. Itu lagi doa dalam suratul, ni doa Nabi Allah Yunus alaihi salam. Ni biasa kita baca tuan-tuan. Ni rujukan tuan-tuan boleh buat 7:23. Ni doa taubat ni. Doa taubat 7:23. 7:23 tu maksudnya apa? Doa taubat ni. 7 surah apa? Al-A'raf lah. 7:23. Satu lagi tuan-tuan, surah Al-Anbiya. Doa Nabi Allah Yunus alaihi salam. Surah Al-Anbiya, surah yang ke ayat 87 buat saya. Surah Al-Anbiya. Surah apa tuan-tuan? Alhamdulillah. Al-Anbiya ayat 87. Muka surat. Al-Anbiya. 300 berapa? 330 ke? 325. Al-Anbiya 87. 329. Nampak tuan? 329. Surah 21. 21, 87. Satu lagi, 21, 87. Surah 21, Al-Anbiya, ayat 87. Ni doa Nabi Allah Yunus alaihi salam. Yunus alaihi salam. Kan? Dapat? Biasa kan baca ayat ni kan? Terima kasih Haji Mazlan. Okey. Wa dhannuri idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi adh-dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kisah Dhunnun itu Nabi Allah Yunus alaihi salam. Ketika ia pergi dalam keadaan marah lalu dia menyangka bahawa kami tidak akan menyempitkannya, maka ia menyeru kepada Allah dalam keadaan yang gelap. La ilaha illa anta, bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk di kalangan orang-orang yang zalim, menzalimi diri aku sendiri. La ilaha illa anta. Biasa kadang-kadang orang baca ni ketika tengah sujud tu kan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca doa Nabi Allah Adam alaihissalam tu ketika lepas semayang baca. Jadi tuan-tuan tak adalah orang kan tanya apa nak baca tengah sujud kan. Nanti baca bahasa Melayu batal mayang kita kan. Bacalah doa ni tuan kan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doa yang maksur lah, doa daripada nabi-nabi yang dipetik daripada Al-Quranul Karim. Jadi apa tuan-tuan nak sebut? Itu peluang yang Allah nak kita ambil supaya jalan itu masih lagi harapan Allah diberi. Allah beri kepada kita bimbingan bagi pengharapan. Jangan putus harap pada Allah sehingga kita ada hadirkan rasa ngeri. Kalau tak ni seawal dalam dunia Allah boleh datangkan bentuk-bentuk azab kepada kita. Belum lagi kalau kita ni di hari akhirat nanti kita dibawa oleh Allah masuk dalam api neraka wal iyadzubillah. Jadi 3 tuan-tuan, doa itu supaya apa? Supaya kita ni cepat sedar. La'allahum yarji'un. Jangan kita lupa di sana adalah ada yang maha berkuasa lagi boleh menghantarkan sesuatu kepada kita. Itu ajaran yang dibawa oleh
nabi-nabi dan disampaikan oleh baginda Rasul kepada kita sebagai pengajaran. Jadi supaya apa tuan-tuan? Contoh pada dalam peristiwa perang Badar nanti, sedarlah tak bolehlah kata orang musyrikin Mekah tu kalau mereka rasa hebat, tapi dalam peristiwa perang Badar mereka tu kalah dan akhirnya Allah datangkan bentuk azab, bentuk kekalahan kepada mereka. Malahan ada di antara mereka selepas itu pula bersama dengan baginda Nabi SAW. Yang hebat-hebat pun tuan-tuan boleh Allah kalahkan. Ini kan mereka-mereka tu. Kalau lah nak ajar ni dan perang Badar ni, tengok kaum-kaum sebelum kamu pun habis. Kaum Ad, kaum Nabi Allah Saleh alaihi salam, Samud, tengok dia buat pokok apa, dia buat rumah macam tuan-tuan pergi ke Jordan tu, di Petra apa semua tu kan. Dia apa Al-Ula tu. Al-Ula di Saudi tu kan, tengok macam-macam dia mau buat. Kanu yanhituna minal jibali buyuta. Dia buat apa dekat gunung ganang tu, dia mau boleh pahat tu boleh jadi macam istana pada mereka. Itu pun Allah boleh kalahkan mudah saja. Ini kan macam itulah makna dia. Ini kan musyrikin Mekah zaman selepas itu, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh je mudah untuk Allah musnahkan mereka. Jadi untuk apa? Untuk mendatangkan kengerian, pengajaran supaya tidak berlaku seperti mana yang sebelumnya. Baik, kita masuk ayat 22. Iaitu ayat 22 ini pula H dah habis tuan-tuan ya, habis. Jadi H dah habis, kita masuk kepada akronim yang baru. 22, 23, 24. Akronim yang baru 22, 23, 24. Oh, sini. Saya padam ni tuan ya. Okey, baik. Akronim yang baru ni tuan-tuan, tak ambil daripada surah ni. Surah Sajadah ni. 3 huruf ni untuk akronim baru. 3 ayat ni untuk akronim baru. Baik. Okey. Ayat 22 sampai ayat 24. 22 sampai 24. Ayat 22 sampai 24. Akronim dia ni apa tuan-tuan tahu? Akronim dia S U J U D. Sujud. Sujud tuan ya, sujud. Sujud. Sujud ni kita ambil daripada as-sajadah tu makna dia. As-sajadah makna dia apa? Sujud. Tapi 3 ayat je tuan-tuan ya. Nanti tu lain tu kita keluarlah benda lain lagi. Sujud. Jenuh nak ngeluar mikir kan. Apa nak buat? Jadi ayatnya 3, tapi akronim yang kita akan keluarkan S tu apa, U tu apa, J apa, U tu apa, D tu apa. Walaupun berulang-ulang kan, U tu apa. Sajadah yang asal tu habis dah. Tapi sampai ayat 20 sajalah. Jadi ini kita akan buat masuk untuk ayat yang ke-21. Okey, ada lagi masa dalam 10 minit ni, kita try ambil satu dulu tuan-tuan ni. Jadi tak adalah saya berhutang walaupun satu tak masuk kan. Jadi tuan-tuan, apa yang kita nak sebutkan pada awal tentang suratul Sajadah ini, Allah Subhanahu Wa Taala dia nak pesan kepada kita, termasuklah ayat yang mula pada ayat 22 ini tentang besarnya kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala ni pada ayat Allah ni bersifat Rabb. Rabb ni lebih besar daripada semata-mata dianya mencipta, tuan-tuan. Rabb ni. Allah sebut apa? Wa man azlamu mimman zukkira bi ayati rabbih summa a'rada anha. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, Rabbih. Bi ayatillah, kenapa tak disebut bi ayatillah sahaja? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Allah? Boleh tuan-tuan, boleh buat ayat tu je, bi ayatillah. Tapi Allah sebut sini, bi ayati rabbihi. Summa a'rada anha. Jadi Rabb ni tuan-tuan lebih luas skopnya. Lebih besar maknanya. Rabb ini dialah yang mentadbir, dialah mengurus, dialah mencipta, dialah segala-galanya. Itu Rabb. Dialah pentadbir, dialah yang pemberi bimbingan, dialah yang menerima taubat. Dialah yang menyelesaikan segala permasalahan. Dialah ketika mana kamu meminta, aku yang memberinya. Dialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau kita kata biayatillah, ya Allah itu kalau kita anggap dialah semata-matanya, ini lebih besar daripada itu. Ayat 21 ini masuk pada ayat 22 ini, Allah nak buka kepada kita ini satu konsep. Allah itu, Rabb itu adalah lebih besar daripadanya. Ya. Dialah pemberi bimbingan. Dialah, kalau dalam pendidikan tuan-tuan, guru tu, ni manusia ni, guru tu bukan sekadar dia tu muallim yang mengajar ilmu, muallim. Tapi dia juga adalah murabbi, kata Imam Ghazali. Syed Naqib Al-Atas pun disebut benda yang samalah. Dialah murabbi, dialah mursyid, pemberi bimbingan. Dialah segala-galanya lah. Segala-gala tu terlekat pada satu sosok nama dia guru. Padahal bahasa Arab guru tu apa? Muallim je. Muallim tu apa tuan-tuan? Orang yang deliver ilmu. Orang yang mengajar ilmu. Kan? Kalau sosok manusia ni, kita gelar dia siapa apa? Muallim. Muallimun. Muallim. Muallimun. Muallim. Kalau perempuan, muallimah. Muallim asalnya apa? Ilmun. Ilmun. Ilmu kan? Ilmu kan? Memberitahu. Yang penyampai kepada ilmu tu siapa? Muallimun. Penyampai kepada ilmu tu muallimun. Tapi Allah ni Rabb itu besar lagi daripada itu. Apa peranan baginda Nabi SAW sebagai muallim, penyampai ilmu? Dialah juga murabbi, memberi bimbingan. Sebab itu murabbi, Rabb tu besar tuan-tuan. Dialah mentadbir, dia apa? Rabb. Kalau kita kata murabbi, dialah mentarbiah, pentarbiah. Tu yang disebut tarbiah tu, yang memberi didikan apa semua. Tapi Allah ini, dia mulakan tirai pada ayat yang ke-22 ni, bukan sahaja Tuhan yang perlu disembah. Dialah pentadbir, dialah pemberi bimbingan, dialah yang memberi harapan, dialah memberi ketika mana hamba-hamba tu meminta, ketika hamba tu memohon taubat, dialah memberi penerima taubat pada hamba-hambanya. Jadi ini nak mengajar kepada kita tentang tujuan hidup seorang hamba yang beragama. Apa ayat kita nak buat tuan-tuan? S yang pertama adalah sentiasa renungkan ayat-ayat Allah. First, ayat 22. Sentiasa S ya. Sentiasa renung ayat Allah. Sentiasa renung ayat Allah. Okey, baik. Okey. Ini S. Ini kita masuk kepada ayat yang ke-22. Ayat 22. Sebab apa saya sebut ayat 22 ni? Sebab ayat tu ada disebut situ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhan? Di sini peringatan supaya jangan kita remeh-temehkan dengan ayat-ayat Tuhan ini. Ayat-ayat Allah ni. Tuhan yang mentadbir apa semua tadi. Yang sifat Rabb itu tadi. Summa arada anha, udahlah dia ni macam dia tak peduli dengan ayat-ayat Tuhan. Lepas tu dia ni lagi teruk, sombong pula tu tuan-tuan. Summa arada anha, dia memilih untuk berpaling daripadanya. Makna apa tuan-tuan? Dia mengingkari ayat-ayat Allah tu. Orang ni apa? Inna minal mujrimina mutaqimun. Sesungguhnya kami pasti juga memberi balasan kepadanya. Tetap balas. Orang ni orang yang mujrim. Istilah dia ni orang-orang yang mujrim. Orang macam orang berdosa. Pesalah lah tuan-tuan. Dah tahu salah, tak nak mengaku. Itu orang kata. Allah sebab apa? Orang ni tak ada orang yang lebih zalim daripada orang-orang ini. Jadi apa kita nak buat? S yang pertama tu sentiasa renung ayat-ayat Allah. Supaya kita jangan bersekali dengan orang yang jadi lebih zalim daripada mereka ini. Allah sebut sebab apa? Allah sifatkan mereka ni tak ada yang lebih zalim daripada mereka ni. Udahlah salah, udahlah diberitahu, tapi mereka ni tetap mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat-ayat dalam Quran ni tuan-tuan jadi bukti, evidence, dalil. Apa yang Allah sebut tu adalah benar daripadanya. Sebab itu tuan-tuan, ayat-ayat Allah ni, ingat tak dulu kita pernah sebut tentang dua pembahagian ayat-ayat Allah ni. Ini ayat yang
ayatul manzurah. Ayatul makru'ah. Dan satu lagi. Ayatul manzurah kan? Ayatul manzurah. Ayatul manzurah. Manzurah. Ayatul manzurah. Apa maksud dia? Ayatul makru'ah, ayatul manzurah. Ini ayat-ayat ni, tanda-tanda yang kita baca, yang dibaca. Yang dibaca ni makru'ah, qara'a, baca. Yang ni yang kita tengok ni. Yang ditengok, yang dilihat. Yang dilihat. Satu lagi kalau kita boleh baca ni ayatul qauliyah boleh. Ayatul qauliyah boleh jugalah. Ayatul qauliyah. Ayatul qauliyah ni pun bolehlah kita ambil sama juga makna dia ni. Ayatul makru'ah qauliyah. Tanda-tanda qaul. Makna kata apa? Baca. Ya, ayatul qauliyah. Satu lagi ni ayatul manzurah boleh juga kita sebut sebagai ayatul kauniyah. Ni satu lagi barulah term yang kita boleh belajar, kauniyah. Sama juga. Ayatul manzurah, ayatul kauniyah. Apa maksud ayat, tuan-tuan? Tanda-tanda. Tanda-tanda, alamat. Alamat bahasa Arab, tanda-tanda. Ayatul qauliyah, tanda-tanda yang disebut, yang dibaca. Sama ni ayatul makru'ah. Manzurah, yang dilihat. Ayatul kauniyah. Apa yang kita lihat? Fenomena alam, gunung ganang, kauniyah. Ciptaan Allah. Ayatul makru'ah kita baca. Antaranya apa ni? Inilah kitab suci Al-Quran ni. Ini kan kita baca ni ayat-ayat Tuhan. Ayatul qauliyah. Allah bicara kita lagu mana? Jadi macam mana? Orang ini tak ada lagi zalim kepada mereka ni yang telah diperingatkan tentang ayat-ayat Tuhan ini. Zukira bi ayati rabbih. Banyak ni. Sama ada makru'ah, qauliyah, kauniyah, manzurah. Summa a'rada anha. Udahlah dah diingat. Tapi sombong mereka ni. Dia berpaling daripadanya. Dah tahu tak betul. Tapi mereka tak nak mengaku mereka tu tak betul. Ingat Allah pasti akan memberi balasan kepada mereka. Maksudnya apa? Dah diperingat tapi kamu ni masih bodoh sombong lagi tak nak mengaku. Jadi apa tuan-tuan yang kita nak sebut sentiasa renung ayat-ayat Allah. Supaya kita ni apa? First, jangan kita tergolong dengan golongan yang lebih zalim yang Allah sifatkan tadi. Jadi apa pada kita untuk kita tadabbur tuan-tuan? Makin kita banyak baca Al-Quran ini, makin lama makin kita rasa terpegun dengan apa yang Allah sebut tadi. Ayatul makru'ah ataupun ayatul manzurah. Sebab apa? Bila kita baca, kita kena ada rasa zukiru. Zukiru ni apa tuan-tuan? Sentiasa rasa teringat. Sebab Allah dah peringat pada kita. Tuan-tuan ada tak perkataan zukiru tadi? Ada kan? Waman azlamu mimman zukira. Zukira ni apa? Tazkirah lah. Ada tazkirah ke Ramadan ni? Ada contohnya. Ada tazkirah ke? Kuliah-kuliah tu tazkirah lah. Kita yang hadir kuliah duha ni tazkirah lah. Sebab apa? Ada tak kita rasa kita ni diperingatkan tuan-tuan? Tazkirah lah. Allah sebab apa? Wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang mukmin. Tazkirah lah. Ada tak kita diberi peringatan? Waman azlamu mimman zukira. Kita ni dah diperingatkan. Bi ayati rabbih. Ayat apa tuan-tuan? Kalau Al-Quran ni dalam ayat mana? Ayatul makru'ah. Betul? Sama dengan ayatul qauliyah. Ayat-ayat yang kita baca. Yang Allah bicara dengan kita. Kalau kita tengok apa? Tengok keadaan fenomena alam ni macam ni. Ya Allah. Allah dah bagi ni macam mana. Tuan-tuan, Allah datang ni, kejap kita di atas, kejap kita di bawah. Itu semua tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah. Kejap manusia tu, dulu dia hebat. Berada di tampuk kekuasaan, tiba-tiba dia jatuh apa semua tu. Itu semua tanda-tanda tuan-tuan. Yang kita lihat daripada mata kita. Ayatul manzurah. Tengok macam ni. Uish, boleh macam ni gempa bumi ni. Yish, boleh sampai tsunami ni. Uish,
boleh tenggelam, boleh bergerak rumah ni. Itu ayatul manzurah. Tengok, ya Allah, macam ini rupanya hujan. Wih, macam ni matahari tu naik. Oh, macam ni matahari tu dia naik, macam ni dia terbenam. Oh, itu ayatul manzurah. Ayatul kauniyah, ayatul manzurah. Ini fenomena yang kita lihat. Ayatul makru'ah, ayatul qauliyah yang kita baca ini. Jadi tuan-tuan, Allah sebut ini tak ada orang yang lebih zalim daripada golongan-golongan yang tadi peringatkan ini. Malahan mereka ini rasa sombong daripada diperingatkan ayat-ayat Allah SWT ini. Mereka apa? Tak payahlah, tak percayalah, tak naklah. Mereka tak nak ambil apa tuan-tuan? Mereka tak nak ambil peringatan daripada apa ayat yang mereka telah baca. Malahan mereka ini menolak kepada orang-orang yang menyampaikan kebenaran menggunakan ayat-ayat yang Allah bicara dalam Al-Quran ini dari sumber wahyu yang Allah hantar melalui utusan-utusannya kepada umat-umat mereka. Jadi tuan-tuan, saya berhenti pada ayat 22. Jadi minggu depan kita akan sambung kepada U, J, U, D. Ya, ada apa Haji? Dalam? Okey. Apa ayat dia? Surah Yasin, surah 36. Apa ayat dia? Ayat 46. Okey. Wama ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Wama ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim. Okey, itu tadi satu ayat, itu satu mufrad, satu lagi pada jamak lah. Dan sama sekali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda kekuasaan Allah. Mereka selalu berpaling daripadanya. Boleh sekali tuan-tuan. Boleh masukkan ayat ni. Sama ada ayat daripada bentuk yang kita baca ataupun ayat daripada yang kita dapat lihat. Ya, boleh sekali tuan-tuan. Boleh mana-mana Haji. Cumanya kena rujuk daripada konteks ayat ni apa. Takutlah kamu akan seksa di hadapanmu dan seksa akan datang supaya kamu dapat rahmat. Dia sama ada ayat-ayat Tuhan ni boleh datang dengan makna yang dua ni. Sama ada kamu berpaling daripada, kamu tak percaya daripada apa yang Allah turunkan kepada kamu. Kamu tak mengambil pengajaran daripada Allah turunkan kepada kamu. Allah nampak kepada kamu. Ataupun kalau orang tu kufur dengan ayat-ayat yang Allah bagi ini. Apa tanda-tandanya? Wahyu. Yang boleh kita baca, yang boleh kita jadikan panduan. Apa tanda-tandanya? Kalau kita ini boleh juga kita ini berpaling daripada tanda-tanda Allah. Apabila kita lihat ni, kita ambil pengajaran pun apa yang dapat kita lihat daripada ayat-ayat manzurah tadi. Lalu kita apa? Kita kata sombong, kita menafikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, bergantung kepada Haji Afifi konteks ayat yang nak dibaca. Konteks ayat dibaca. Dia kena refer balik pada ayat-ayat itu. Cuma saya boleh bagi tahu secara umum kalau merujuk pada ayat tu sama ada dua ini. Ya, sama ada dua ini. Sebab kalau kita buka surah Yasin, dia merujuk kepada ayat yang mana. Bagi saya minggu depan saya rujukkan ayat 46 tu daripada kitab tafsir. Ayat ini boleh ambil pada mana? Dia rujuk kepada ayat yang apa? Manzurah ke ataupun yang berbentuk makru'ah, yang qauliyah tadi. Jadi tuan-tuan, secara umumnya ayat ini boleh datang dengan bentuk yang dua ini. Yang datang dengan bentuk ini. Apa lagi bentuk kuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan bentuk ayat, tanda ataupun bukti. Kehidupan manusia ini, kita tak selama-lamanya kita ni rasa senang. Kejap-kejap kita ni berada di atas, kejap di bawah. Itu merupakan juga antara tanda-tanda yang boleh kita nampak lihat. Manzurah. Manzurah ni tuan-tuan, dia cabang tu banyak. Cabang tu banyak. Macam saya bagi contoh itu baru sedikit kan. Kadang-kadang manusia ni kalau dia berlaku sombong, dia jauh daripada Allah. Kadang-kadang dia tu rasa dia berada dalam nikmat, dia berada di atas. Lepas tu bila rasa dia down, dia jatuh, kita tak anggap benda tu. Kita boleh juga kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, itu juga antara tanda-tanda manzurah. Kita lihat manusia tu. Tengok kalau dulu tu kuat, tiba-tiba jadi lemah. Apa kamu belajar daripada itu? Tahu Haji? Apa kamu belajar daripada tu? Oh, kita ni tak boleh kata nak sombong. Dulu kamu gagah-gagah. Tiba-tiba manusia ni Allah jadikan dia lemah.
Dalam surah Rum, tuan-tuan, tak sempat kita nak buka ni. Surah Rum ayat tu, manusia mula jadikan lemah, kemudian dia kuat sikit, kemudian dia akan apa? Dia akan kembali balik lemah, wasyaibah. Apa maksud dia? Dia lemah, tak lalu nak bangkit, dah beruban. Kemudian dia akan kembali balik lemah macam mana dia asalnya tu dia lemah. Asal dia lemah sebab apa? Dia kena dibantu. Kanak-kanak, baby kena bantu, kemudian dia dah dewasa, dia boleh mandiri, dia boleh sendiri kan, self-reliance kan, tanpa bergantung dengan orang lain. Akhirnya dia kembali lemah, dia tak sama macam dulu. Buya Hamka kata apa? Dia kata itu juga tanda-tanda kuasaan Allah yang boleh kita lihat. Boleh kita lihat. Yang kita baca surah Ar-Rum, ayat ni apa? Itu daripada ayatul makru'ah yang kita baca. Yang kita lihat, oh punya manusia ni, oh punya macam ni Allah sebut tadi, kan? Kita relatekan, kita tadaburkan. Oh, manusia ni Allah katakan asalnya dia tu lemah. Lemah sebab apa? Akhirnya dia lemah balik. Oh, yang kita lihat tu, oh manusia dulu dia tu pompang. Akhirnya dia lemah balik. Dia dah lupa. Dia dah jadi apa? Dia jadi nyanyuk mungkin. Dia dah jadi apa? Cakap pun dah. Itu ayat yang boleh, yang Buya Hamka sebut dalam tafsir Al-Azhar, yang boleh kita lihat. Boleh Haji Hafiz? Okay, itu secara umumnya. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.